Okey, hari ini saya dari kumpulan 4 ingin membentangkan mengenai tajuk Akta Pendidikan 1996. Okey, saya memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Cikgu Nurul Ain Farhana, Cikgu Nur Faiza, Cikgu Hazlim dan saya sendiri Cikgu Noa Mira Adira. Okey, maksud definisi Akta Pendidikan 1996 iaitu merupakan undang-undang pendidikan yang digunakan di Malaysia. Sistem pendidikan negara seperti pengurusan sekolah, pensijilan pendidikan dan perkara yang berkaitan pendidikan. Akta tersebut membincangkan isu-isu seperti pelaksanaan kurikulum, pengurusannya dan tanggungjawab pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan di Malaysia. Okey, dalam Akta Pendidikan ini dia ada undang-undang juga. Okey, Akta Pendidikan 1996 dibentuk ada 6, okey. Yang pertama penyediaan draft akta, yang kedua perbincangan dan kajian, yang ketiga pengubalan dan perbaharuan, yang keempat pengesahan oleh parlimen, yang kelima perkenan raja, yang keenam pelaksanaan dan pemantauan. Okey, Akta Pendidikan 1996 dibentuk melalui proses perundangan yang berlaku di Malaysia, yakni penyediaan draft akta iaitu memproses bermula dengan penyediaan draft Akta Pendidikan 1996. Perincian lengkap mengenai peruntukan undang-undang dan isu-isu pendidikan. Perbincangan dan kajian yakni akta yang dibincangkan dan dikaji secara mendalam oleh pihak berkepentingan yang termasuklah ahli-ahli parlimen, pakar-pakar pendidikan dan masyarakat umum. Memberikan input cadangan dan penambahbaikan. Okay, dalam pembincangan tu ada setiap ahli parlimen akan membahaskan dan memberi cadangan dan idea-idea untuk menambah baik tentang pendidikan tersebut. Okey, yang ketiga pengubalan dan perbaharuan, yang ini proses ini memastikan bahawa akta tersebut mencerminkan keperluan dan aspirasi pendidikan negara. Okey, seterusnya pengesahan oleh parlimen, yang ini dibentangkan di Parlimen Malaysia. Ahli parlimen akan membahaskan dan mengundi untuk mengesahkan akta tersebut sebagai undang-undang. Yang kelima perkenan raja, iaitu Pendidikan 1996 disahkan oleh parlimen. Ia akan dihantar kepada raja untuk mendapatkan perkenan rasmi, iaitu Royal Assent. Yang sekiranya diperkenan ia akan menjadi undang-undang yang sah. Yang terakhir pelaksanaan dan pemantauan, yakni Akta Pendidikan 1996 digunakan sebagai rujukan utama dalam pengurusan sistem pendidikan negara, yakni dilaksanakan dan dipantau oleh agensi-agensi seperti Kementerian Pendidikan untuk memastikan pematuhan dan pelaksanaan yang berkesan. Okey, dekat sini kita boleh tengok reformasi sistem pendidikan berdasarkan laporan Razak pada tahun 1956, laporan Rahman Talib yakni pada tahun 1960, yakni dua perkara ini dasar pendidikan kebangsaan termaktub dalam Akta Pendidikan 1961. Okey, maaf Okey, di samping itu juga dia mempunyai laporan Kir Johari pada tahun 1967, yakni Akta Bahasa Kebangsaan. Okey, pada dalam pendidikan bahasa ibunda yang terpenting, bahasa ibunda yang kita Akta Pendidikan pakai adalah bahasa Malaysia, yakni okey. Lepas tu DEP pada tahun 1970, rukun negara tersebut mempunyai tentang sahsia, keharmonian dan negara tersebut mempunyai, dalam Malaysia ada mempunyai pelbagai kaum seperti Cina, Malaysia, Melayu dan sebagainya. Laporan Majid pada tahun 1971, laporan Murad pada 1973, dan ini adalah laporan daripada Kabinet pada tahun 1979 dan ia
menjadikan sebagai Akta Pendidikan pada tahun 1996. Okey, saya ingin menyambung pada rakan saya untuk menerangkan Akta Pendidikan yang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, seterusnya di bawah Akta 550, Akta Pendidikan 1996, iaitu tafsiran istilah yang berada di bawah Seksyen 2. Okey, istilah-istilah antara istilah yang boleh diberikan adalah guru, iaitu mengajar murid di sesuatu institusi pendidikan atau menyediakan atau mengeluarkan bahan pelajaran atau memeriksa jawapan yang dikembalikan oleh murid kepada guru. Iaitu murid seseorang tanpa mengira umurnya yang kepadanya pendidikan atau latihan diberikan di suatu institusi pendidikan. Selain itu adalah ibu bapa, ketua mendaftar, sekolah dan juga sekolah bantuan kerajaan. Juga istilah yang lain yang boleh kita lihat dalam tafsiran istilah Seksyen 2 di bawah Akta 550. Seterusnya adalah Seksyen 15, yang mana sistem pendidikan kebahasaan terdiri daripada sistem pendidikan prasekolah, rendah, menengah, lepas menengah dan juga pendidikan tinggi. Ini adalah tidak termasuk pendidikan di sekolah ekspatriat. Dan seterusnya adalah Seksyen 16, yang mana tiga kategori institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebahasaan, iaitu pendidikan kerajaan, bantuan kerajaan dan juga pendidikan swasta. Ini berdasarkan peruntukan ini ada beberapa kita akan ada implikasi dalam pendidikan negara. Yang positifnya peningkatan kualiti pendidikan guru dan matlamat pendidikan kita dapat diselaraskan kepada semua masyarakat lah. Dan negatifnya kita kekurangan sumber dan juga tenaga. Jadi apa kandungan utama Akta 1990 ini, Akta Pendidikan ni? Adalah secara keseluruhannya dia membantu masalah keciciran murid yang mana falsafah pendidikan kebahasaan telah diterapkan, iaitu seperti bahasa, kurikulum kebangsaan, pengajaran agama Islam di semua sekolah, penilaian peperiksaan, pengurusan sekolah, kuasa menteri membuat peraturan dan juga dendaan dan juga kompaun kepada para guru. Okey, saya akan sentuh kandungan utama Akta. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa terletak di bawah Seksyen 17, yang mana kita ada dua bahagian. Bahasa kebangsaan menjadi bahasa pengantar utama di semua sekolah di bawah Seksyen 17/1 dan 17/2. Bahasa kebangsaan diajar sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Okay, seterusnya saya akan jemput sahabat saya untuk membentangkan slide seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasmin binti Kadis. Baiklah, saya akan menerangkan berkenaan perkara-perkara utama dalam Akta Kurikulum. Kurikulum kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua sekolah, rendah dan menengah. Kurikulum kebangsaan hendaklah menentukan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperolehi oleh murid-murid pada akhir tempoh persekolahan masing-masing dan hendaklah termasuk mata pelajaran deras yang dinyatakan dalam jadual dan apa-apa mata pelajaran yang lain yang ditetapkan. Menteri juga boleh menambah ataupun meminda jadual dari semasa ke semasa dan diwartakan. Peraturan kurikulum kebangsaan hendaklah dirujuk. Seterusnya, perkara-perkara utama dalam Akta Pendidikan Islam diadakan dalam sebuah institusi pendidikan apabila terdapat 5 orang ataupun lebih murid beragama Islam dalam sesebuah institusi pendidikan dan diajar oleh seorang guru bertauliah, di mana tauliahan ini hanya dikeluarkan oleh pihak Jain. Okey, kemudian tempoh pengajaran adalah sebanyak 2 jam seminggu. Pengelola dan orang lain bertanggungjawab membuat perkiraan untuk memenuhi keperluan ini. Institusi pendidikan Islam yang tidak ditubuhkan dan diselenggara menteri dan kerajaan negeri boleh diberi bantuan wang peruntukan parlimen. Kandungan utama Akta Pengajaran selain agama Islam.
Institusi pendidikan bantuan kerajaan boleh mengadakan pengajaran selain agama Islam untuk murid dengan dua syarat, iaitu tidak dibiayai menggunakan wang yang diperuntukkan oleh Parlimen. Yang kedua, pengajaran agama yang dianuti sahaja, iaitu murid hanya boleh mengambil mata pelajaran yang dianuti sahaja. Sekiranya mahu mengambil mata pelajaran agama lain, perlulah meminta kebenaran daripada ibu bapa. Seterusnya, kandungan utama Akta melalui penilaian dan peperiksaan murid. Penilaian, menteri boleh menetapkan cara murid di sekolah rendah dan menengah untuk dinilai dan taraf yang perlu dicapai. Penilaian adalah sebagai tambahan kepada mana-mana peperiksaan yang ditetapkan. Melalui peperiksaan, menteri boleh membuat peraturan-peraturan bagi mengendalikan peperiksaan, iaitu peperiksaan hendaklah diadakan bagi maksud Akta ini, masa, tempat, kelayakan dan syarat mengambil peperiksaan, fee yang perlu dibayar untuk mengambil peperiksaan, sukatan mata pelajaran dan bahasa pengantarnya, pengendalian peperiksaan, kuasa, fungsi dan kewajipan pengarah peperiksaan. Seterusnya, larangan pengendalian peperiksaan kecuali mendapat kelulusan bertulis daripada pengarah peperiksaan. Pengarah peperiksaan juga boleh mengenakan apa-apa sekatan, terma dan syarat yang difikirkan patut. Kemudian, pengadaan dan pengendalian peperiksaan hendaklah disifatkan dengan perbuatan, iaitu mempelawa calon untuk mengambil peperiksaan, memungut fee, menyediakan sukatan pelajaran, memeriksa ataupun menggrade jawapan dalam suatu peperiksaan, dan seterusnya menganugerahkan pengiktirafan berkenaan dengan suatu peperiksaan tersebut yang dijalankan. Okey, seterusnya larangan di atas tidak terpakai bagi lembaga yang ditubuhkan di bawah Seksyen 68 Majlis Peperiksaan Malaysia di bawah Akta 225 pengendalian untuk menilai murid suatu institusi itu sendiri. Sekian daripada saya. Baiklah, saya akan menerangkan berkenaan dengan pengurusan surat cara pengelolaan di mana tertakluk kepada Akta Pendidikan 1996, tiap-tiap institusi pendidikan hendaklah mempunyai surat cara pengelolaan. Di bawah Seksyen 53/1, tiap-tiap institusi pendidikan hendaklah mempunyai surat cara pengelolaan di mana subseksyen ini tidak terpakai bagi institusi pendidikan kerajaan kecuali sekolah jenis kebangsaan dan sekolah-sekolah yang ditentukan oleh menteri. Tiap-tiap surat cara pengelolaan hendaklah dibuat, dipinda atau dibatalkan mengikut cara yang ditetapkan. Namun begitu, pembubaran lembaga pengelolaan institusi pendidikan boleh dilakukan. Jika menteri membubarkan sesuatu lembaga di bawah subseksyen 1, dia hendaklah menyatakan dalam notis itu, iaitu notis bertulis, atas alasan-alasan bagi pembubaran itu dan tarikh pembubaran adalah dikuatkuasa serta-merta. Jika menteri membubarkan sesuatu lembaga di bawah Seksyen 59, menteri hendaklah bila-bila masa selepas itu melantik lembaga yang lain mengikut akta. Jika menteri tidak melantik lembaga di bawah subseksyen 1, maka kuasa, fungsi dan kewajipan lembaga itu hendaklah dijalankan oleh guru besar institusi tersebut atau oleh mana-mana orang lain yang dinamakan oleh menteri dan hendaklah merupakan seorang anggota perkhidmatan awam. Di bawah Seksyen 62, tiap-tiap lembaga pengurus atau lembaga pengelola institusi yang ditubuhkan yang dibubarkan pada tarikh itu mengikut cara yang ditentukan oleh menteri, lembaga tersebut hendaklah berhenti mengambil pekerja dan terhenti menjadi majikan bagi guru dan juga pekerja lain. Dan serta segala apa yang berkaitan dengan institusi tersebut hendaklah terhenti berkuat kuasa. Kuasa menteri untuk memberikan bantuan kewangan dan lain-lain tertakluk kepada mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta Pendidikan. Menteri boleh memberikan sama ada bantuan kewangan atau selainnya berkenaan dengan murid atau mana-mana golongan murid di institusi pendidikan kerajaan atau bantuan kerajaan, dan bantuan itu
boleh termasuk pemberian dermahasiswa, beasiswa, pinjaman atau bantuan lain dan penyediaan tempat tinggal, pengangkutan, buku dan perkhidmatan perubatan serta pergigian. Bagi maksud untuk memberi kemudahan sepenuhnya yang tersedia bagi mereka untuk memperbaiki kesihatan dan kesejahteraan hidup mereka. Tanpa menjejaskan Seksyen 64, Menteri juga boleh mengadakan pemeriksaan, perubatan dan juga pergigian terhadap murid di bawah Seksyen 65 di mana Menteri boleh menetapkan tempoh yang sesuai ke atas murid institusi tersebut. Seseorang pegawai yang diberi kuasa oleh Menteri untuk mengkehendaki ibu bapa ataupun penjaga membenarkan murid tersebut menjalani pemeriksaan, perubatan atau pergigian mengikut persediaan yang dibuat oleh pihak berkuasa sekolah ataupun pihak-pihak yang berdaftar untuk perubatan tersebut. Dan sekiranya peraturan ataupun perkara ini tidak dipatuhi tanpa alasan yang munasabah, maka mereka boleh disabitkan didenda tidak melebihi RM500. Di bawah Seksyen 66, di mana Menteri boleh menyediakan kemudahan penginapan kepada pelajar di dalam institusi tersebut, melainkan jika tempat penginapan disediakan, iaitu di mana Menteri boleh membuat perkiraan bagi mengadakan tempat penginapan sama ada percuma ataupun tertakluk kepada apa-apa bayaran yang diperuntukkan dalam perkiraan tersebut. Terusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan pengurusan pendaftaran institusi pendidikan. Di bawah Seksyen 79-1, semua institusi pendidikan hendaklah didaftarkan di bawah akta ini. Permohonan untuk didaftarkan di bawah akta ini hendaklah dibuat kepada ketua pendaftar mengikut cara yang ditetapkan. Ketua pendaftar boleh mengenakan apa-apa terma dan syarat yang difikirkan patut apabila mendaftarkan sesuatu institusi. Segala maklumat yang telah diberikan untuk pengurusan pendaftaran tersebut, ketua pendaftar perlulah menyimpan maklumat-maklumat tersebut dalam bentuk dan mengikut cara yang telah ditetapkan. Sementara menanti selesainya penyiasatan tentang permohonan yang dibuat, ketua pendaftar boleh menurut budi bicaranya untuk mengeluarkan perakuan pendaftaran sementara dalam bentuk dan tertakluk kepada apa-apa syarat yang ditetapkan kepada orang yang bertindak sebagai pengerusi lembaga pengelola ataupun orang yang bertanggungjawab ke atas institusi tersebut. Namun begitu, perakuan pendaftaran sementara yang dikeluarkan oleh pihak ketua pendaftar boleh terbatal pada bila-bila masa sahaja disebabkan oleh pelanggaran syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti institusi tersebut memudaratkan kepentingan Malaysia dan institusi tersebut tidak mengikut piawaian kesihatan dan juga keselamatan yang telah ditetapkan. Dan di dalam Seksyen 83 pula, tiada suatu institusi pendidikan pun boleh menukar alamat premisnya atau membuat apa-apa perubahan kepada premis tanpa mendapat kelulusan ketua pendaftar terlebih dahulu. Permohonan untuk menukar alamat premis institusi pendidikan atau untuk membuat perubahan kepada premis hendaklah dibuat kepada ketua pendaftar dalam bentuk dan mengikut cara yang ditetapkan. Seterusnya, pendaftaran pengelola dan pekerja. Di bawah Seksyen 88, semua pengelola dan pekerja hendaklah didaftarkan. Tiap-tiap orang yang bertindak sebagai pengelola atau pekerja di sesuatu institusi perlulah didaftarkan mengikut mana-mana yang berkenaan dengan institusi pendidikan tersebut. Permohonan untuk didaftarkan sebagai pengelola ataupun pekerja sesuatu institusi tersebut hendaklah dibuat di dalam borang yang telah ditetapkan. Mengikut Seksyen 90, ketua pendaftar apabila permohonan dibuat dengan sewajarnya dan setelah segala siasatan yang diperlukan telah selesai, maka ketua pendaftar hendaklah mendaftar seseorang sebagai pengelola
atau pekerja bagi institusi tersebut, dan beliau boleh mengeluarkan kepada seseorang yang memohon untuk didaftar dan juga kepada seseorang yang diperlukan untuk bertindak secara sementara sebagai pengelola atau pekerja. Dan selepas suatu permit telah dikeluarkan ataupun berkuat kuasa, orang yang menerima permit tersebut hendaklah disifatkan sebagai berdaftar di bawah akta ini. Namun begitu, permit boleh dibatalkan oleh ketua pendaftar pada bila-bila masa sahaja mengikut Seksyen 89(3) dan apabila pembubaran permit tersebut berlaku, maka seseorang yang memohon untuk didaftarkan hendaklah terhenti berkuat kuasa apabila permitnya dikeluarkan daripada pendaftaran di bawah akta ini. Itu sahaja daripada saya.